Di mana-mana sahaja di Malaysia, anda akan dapat melihat banyak pemandangan di tapak-tapak kerja yang tidak menyenangkan. Di mana ramai pekerja yang bekerja bertungkus lumus tetapi hanya untuk membuang berjuta-juta ringgit. Untuk memberikan ketidakpuasan kepada beratus-ratus pelanggan, untuk menyokong satu kepercayaan yang salah bahawa semua kerja tanah tidak dapat dijalankan dengan baik dan penggunaan cerucuk-cerucuk adalah lebih murah dan selamat. Dan oleh itu, keadaan kacau bilau ini berterusan. Kajian kerja tanah yang tidak baik meliputi pemilihan bahan tambakan yang tidak betul, seperti sampah-sampah pembinaan, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, penggunaan kaedah-kaedah penambakan yang tidak baik juga merupakan sebahagian daripada kerja-kerja tanah yang tidak memuaskan. Contohnya, bahan-bahan tambakan hanya ditimbul tanpa melakukan pemadasan. Atau kawasan yang akan ditambak tidak dibersihkan, di mana bahan tambakan ditimbus di kawasan yang dipenuhi air atau tumbuh-tumbuhan. Tanah di kawasan yang dikerjakan seperti di atas adalah tidak stabil. Ia mudah dihakis. Akan terdapat bermacam-macam infrastruktur seperti kegagalan pada cerun-cerun, rumah-rumah dan malahan rumah-rumah setinggan memerlukan penggunaan cerucuk-cerucuk yang mahal. Masalah hakisan akan sentiasa berlaku yang merosakkan kawasan di sekeliling, dan juga menyebabkan masalah setempat yang teruk. Dengan ringkas, kebanyakan tapak pembinaan mengandungi tanah-tanah yang terdiri daripada berbagai lapisan, dan tumbuh-tumbuhan seperti pokok-pokok terdapat di atasnya. Tapak akan dipotong pada satu tempat dan timbus pada satu tempat yang lain. Amalan kerja tanah sekarang ini ialah potong dan timbus dengan segala sampah dan tumbuh-tumbuhan tertanam di bawah tanah. Tanah yang longgar dikerjakan supaya kelihatan baik.
Apabila hujan meresap ke dalam tanah longgar, kegagalan boleh berlaku. Rumah-rumah boleh menjadi retak atau roboh. Walaupun rumah dibina di atas cerucuk-cerucuk, masalah-masalah lain akan berlaku. Di sini, kami mempersembahkan satu sejarah kes dalam amalan-amalan kerja tanah yang baik. Amalan kerja tanah yang baik bermula dari peringkat awal lagi. Pertama, ialah mengumpulkan maklumat tapak yang boleh dipercayai dan melawat tapak. Merancang dan menyelia penyiasatan dengan baik. Berapa inci ya? 50 cm. 7. Katalog dengan berhati-hati dan menjalankan penyiasatan terperinci jenis-jenis tanah yang terdapat di tapak. There's more play inside. There's more combination. But this one, this material compare this one. So this one easy that to put. This should be a very favorite term, for all residents. Untuk kontrak Untuk kontrak pula, tidak ada perubahan khas diperlukan sebab kontrak piawan sentiasa memberi ruang untuk pengawasan kualiti yang cukup. Tetapi, oleh kerana kebanyakan kontraktor tidak biasa dengan pengawasan kualiti yang ketat, adalah dirasakan adil jika mereka diberitahu mengenai pengawasan ketat yang dijangkakan. Tapak tersebut adalah seperti tapak kerja yang lain. Pada asasnya adalah tapak ladang kelapa sawit yang sedikit berbukit-bukit. Sebelum kerja bermula, pensampilan dan ujian telah dijalankan secara meluas untuk menyediakan kriteria penerimaan kualiti yang praktikal untuk digunakan semasa pembinaan. Now the depth is approximately about 8 feet down from the original ground level. Sampel-sampel besar telah diambil dari setiap tapak pemotongan yang dijangkakan.
Sampel-sampel ini dikeringkan dan diayak untuk mengeluarkan batu-batu besar dan selepas sedikit air dicampurkan, sampel tersebut dibungkus. Prosedur ini diulang sekurang-kurangnya 5 kali ke atas setiap sampel. Dari ujian-ujian ini, parameter padatan dan air yang dibenarkan di dalam tanah dapat ditentukan untuk kegunaan semasa pembinaan. Keputusan ini juga digunakan untuk menyediakan pengkalan data untuk pengawasan dan rujukan. Keputusan tersebut juga diberi kepada kontraktor supaya beliau boleh merancang kaedah-kaedah kerja untuk pengawasan dan rujukan. Di sini, kita boleh lihat kontraktor tersebut cuba menghasilkan jumlah laluan yang diperlukan untuk penggelik yang digunakan. Mencapai kepadatan yang diperlukan untuk tanah ini. Sampel-sampel juga akan dibawa ke makmal untuk pengajian tambahan. Ujian-ujian yang dijalankan untuk menyediakan darjah pengawasan yang tinggi untuk kerja-kerja tanah adalah pemotong terus, gantian pasir, dan pemeriksaan air dalam tanah yang dapat ditapak. Sebenarnya, peralatan yang diperlukan untuk pengawasan tidaklah terlalu banyak. Kerja-kerja tanah.
Kerja-kerja tanah bermula dengan membuang tanah di atas dan tumbuh-tumbuhan, menggiling tanah atau membuang bahan-bahan lembab dari kawasan yang berpunca dari hujan pada malam sebelumnya. Penyediaan kawasan yang tersebut di atas tidak mengambil masa yang panjang. Tanah diletakkan dan terus direbak dalam beberapa lapisan yang tidak melebihi 12 inci. Dan tapak digelik setelah direbak dan diuji untuk melihat sama ada kriteria padatan dipenuhi. Untuk mengesahkan bahawa kerja-kerja tanah boleh menanggung rumah-rumah tanpa menggunakan cerucuk-cerucuk, satu tapak berskala penuh dibina dan diuji. Tapak tersebut telah dibeban sehingga 4 kali beban kerja. Semua keputusan mengesahkan bahawa tanah yang ditambak dengan betul adalah sekurang-kurangnya sebaik tanah-tanah potong. Jumlah ujian yang telah dijalankan iaitu sebahagian dari pengawasan kualiti adalah hasilnya adalah rumah-rumah tanpa masalah. Jenis-jenis rumah yang dibina di kawasan ini ialah 2 tingkat berangkai, 2 tingkat bersambung separuh dan 2 tingkat banglo. Ini tidak termasuk bangunan bertingkat-tingkat. Jumlah kerja tanah yang dijangkakan adalah bernilai 43 juta ringgit. Kos yang dijangkakan untuk kerja tanah dan pencerucukan untuk semua rumah adalah 89 juta ringgit. Jumlah kos sebenar kerja tanah adalah 42 juta ringgit. Penambahan disebabkan oleh pengawasan kualiti 3 juta ringgit. Pencerucukan untuk 920 buah rumah 5 juta ringgit. Jumlah kos sebenar ialah 55 juta ringgit.
Oleh itu, jumlah penjimatan disebabkan oleh pengawasan kualiti ialah 34 juta ringgit. Dengan faedah-faedah lain seperti tidak ada masalah enapan pada jalan-jalan, longkang-longkang, tidak ada retakan atau enapan berlebihan pada rumah, kurang penjagaan dan kurang hakisan tanah pencemaran.